Okey. Okey, kita masuk kepada tajuk transformer. Okey. Okey, ni tajuk hari ni berkenaan dengan transformer. Macam cerita transformer lah. Siapa pernah tengok? Saya. Semua pernah tengok kan transformer kan? Cerita tentang apa tu? Robot. Robot. Robot tu jadi macam mana? Pada kereta tukar jadi terus robot berjalan. Pandai. Daripada kereta dia boleh tukar jadi robot ataupun daripada robot dia cheat tukar jadi jadi kereta balik, okey, ataupun lori. Okey, jadi jadi maksud transformer ni, transformer cerita tu sebenarnya dia ambil daripada perkataan transformer yang kita nak belajar ni lah. Okey, maksud transformer ni maksudnya dia boleh berubah. Okey, dia boleh berubah. Ubah apa? Ubah voltan, bukan kereta. Ini kena guna elektrik. Dia ambil saja perkataan tu maksudnya berubah. Okey? Jadi yang ni kita bukan nak ubah kereta, bukan nak ubah apa? Kita nak ubah elektrik, voltan . Kita nak ubah voltan. Okey, jadi kamu pernah tengok tak benda ni? Pernah kan? Ini adalah transformer yang terletak di pencawang elektrik. Inilah transformer. Okey? Jadi dia boleh ubah voltan. Jadi voltan dekat pencawang tu banyak. Tapi dia masuk dekat rumah kita sikit saja. Kalau bubuh banyak juga habis barang dalam rumah kita habis terbakar lah. Tak boleh lah voltan banyak sangat. Okey? Jadi dia kecilkan daripada banyak yang ada di pencawang tu dia akan dikurangkan untuk masuk ke dalam rumah kita. Okey? Okey, baik. Ni gambar transformer. Okey, kalau dalam buku transformer kita bentuk dia macam ni. Ni yang basic asas transformer yang kita boleh buat di rumah. Yang macam mana nak jadi transformer. Sebelum tu kita tengok dulu maksud transformer. Okey, transformer maksudnya adalah alat yang mengubah voltan. Okey, dia boleh ubah voltan daripada kurang ataupun banyak bagi arus ulang-alik. Jadi arus yang diguna ni semua arus ulang-alik. Ni tengok ni bekalan AU. Ni maksudnya arus ulang-alik. Okey, arus ulang-alik. Jadi transformer yang ringkas terdiri daripada satu teras. Inilah teras besi. Besi lembut. Dalam bentuk kepingan. Okey, kita panggil besi teras berlamina. Kemudian kita lilit dengan besi tadi dengan dawai. Okey, dengan dawai iaitu satu kita panggil gegelung primer. Macam mana kita nak tahu dia gegelung primer? Dawai tu disambung dengan bekalan kuasa arus ulang-alik. Kalau kat rumah dekat plug kita lah. Okey. Ataupun dekat dekat kalau dalam makmal dekat bekalan kuasa dalam makmal lah. Okey. Satu lagi yang sebelah sini ada satu lagi gegelung kita panggil gegelung sekunder. Yang ni kita sambung dengan beban. Beban ni maksudnya lampu ke ataupun apa-apa alat yang nak tengok macam mana voltan tu masuk sikit ke banyak. Okey. Jadi kita ada dua gegelung. Benda yang kamu kena ingat untuk transformer, satu dia buat daripada teras besi lembut, yang ni. Okey. Yang kedua dia buat daripada gegelung dawai, iaitu ada dua jenis, satu gegelung primer, yang ni yang penting yang ni kamu kena ingat yang santan dan bintang ni. Dan satu lagi gegelung sekunder. Okey, ada dua jenis. Kemudian tengok pula gegelung primer tu macam mana nak tahu dia akan sambung dengan bekalan kuasa. Okey. Yang seterusnya kita tengok perbezaan transformer. Okey, transformer ada dua jenis. Satu transformer injak naik, satu transformer injak turun. Okey, kita tengok dulu sebab apa nama dia injak naik. Kenapa nama dia injak naik? Okey, injak naik ialah di mana kita tengok bahagian bawah nombor 2 ni, di mana bilangan lilitan gegelung primer yang sambung dengan bekalan kuasa ni kurang di sikit
daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Dia lilit sikit saja belah primer ni. Yang belah sekunder dia lilit banyak. Okey, daripada sikit ke banyak semakin meningkat dia panggil injak naik. Okey, daripada sikit ni, sikit gegelung dia kepada banyak. Dia naiklah, semakin naik kan. Dia panggil injak naik. Boleh? Okey, kalau kita buat simbol macam di bawah. Simbol ni simbol gegelung. Gegelung primer yang sebelah sini. Yang saya tulis ni. Ni gegelung, simbol dia gegelung primer. Okey, di sebelah sini gegelung sekunder. Tengok bilangan gegelung dia, yang sebelah sini ada 3 saja. Yang sebelah sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Daripada sikit ke banyak, yang ni adalah injak naik. Jadi voltan dia pun akan macam tu juga. Okey, katalah voltan dekat sini 10. Kita lilit. Yang kedua, bawah ada banyak, kata 15. Voltan sini 10, voltan sini jadi 15. Okey, daripada voltan 10, dia jadi voltan 15. Dia jadi semakin banyak. Yang ni panggil injak naik. Gegelung dawai tu boleh menambahkan voltan. Okey. Okey, kemudian kita tengok nombor 1, voltan primer. Voltan primer VP. Inilah di gegelung primer. Ni gegelung primer. Kenapa gegelung primer? Sebab disambung dengan bekalan kuasa. Okey, ni gegelung primer. Okey, voltan yang duduk di gegelung primer kita panggil voltan primer. Okey, jadi voltan primer simbol dia VP. V untuk voltan, P untuk primer. Yang merentasi gegelung primer lebih rendah. Voltan di VP ni lebih rendah daripada voltan di gegelung sekunder. Gegelung sekunder kita panggil voltan sekunder. Ataupun simbol dia VS. Voltan sekunder. Okey, jadi voltan primer sikit sebab gelung dia sikit. Voltan sekunder banyak sebab gegelung dia banyak. Daripada sikit ke banyak, kita boleh tahu yang tu injak naik. Boleh kelas? Boleh. Okey, baik. Yang seterusnya kita tengok injak turun. Okey. Okey, ni injak turun yang sebelah sini. Kita tengok di gegelung primer. Okey, sebab dia sambung dengan bekalan kuasa. Ni gegelung primer. Bilangannya lebih banyak. Okay, kita bilanglah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, yang ni ada berapa? Ada 2. Daripada bilangan gegelung yang banyak kepada bilangan gegelung yang sikit, yang ni dipanggil injak turun. Okey. Dia semakin menurun. Voltan dia pun sama. Voltan di gegelung primer kita panggil voltan primer. Okey. Ke voltan sekunder di sebelah sekunder. Kita bandingkan. Okey, voltannya akan juga daripada banyak menjadi semakin sedikit. Dia bergantung kepada gegelung tu. Okey, gelung banyak, voltan banyak. Gelung sikit, voltan sikit. Simbol pun sama. Dia akan buat bentuk macam ni. Ni voltan sekunder. Gegelung primer. Belah sini gegelung primer. Sebelah tepi ni gegelung sekunder. Okey. Jadi bilangan ni nampak lebih banyak daripada bilangan di gegelung sekunder. Okey. Jadi ni adalah injak turun. Daripada banyak ke sedikit ke banyak juga? Sedikit. Sedikit. Daripada banyak ke sedikit. Jadi ini adalah injak turun. Okey. Ni bawah ni dia ada penerangan. Kamu boleh tengok dalam buku teks. Ni dalam buku teks. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, eksperimen 6.1 dalam buku teks. Okey, dalam kelas. Sepatutnya di sekolah kita akan buat eksperimen ni. Okey.
Agak-agak kamu, kenapa ini adalah gegelung prima? Siapa boleh bagi jawapan? Sebab lilitan dia banyak. Bukan. Tadi saya kata kenapa dia gegelung prima? Dia disambung di mana? Sebab Dia bekalan kuasa AU. Betul. Pandai. Sebab dia disambung dekat bekalan kuasa AU ni. Okay, tengok dia sambung ni. Ni dia sambung dekat bekalan kuasa. Okay, ni. Sebab tu dia adalah gegelung prima. Okay, bukan sebab lilitan dia banyak. Okay. Yang ni sekunder sebab dia sambung dengan lampu saja. Jadi ni adalah gegelung prima. Okay, kelas? Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, gegelung prima dia ada berapa? 30, 30. Okay, gegelung sekunder dia ada berapa? 15. 15. Daripada banyak ke sedikit. Ini injak apa ni? Sekejap naik. Tengok balik elok-elok. Injak apa? Turun. Banyak, sedikit. Dia turun lah, makin turun. Nampak tak? Ya. Faham tak? Siapa tak faham ni? Okey, daripada banyak 30 dia makin sikit, dia makin turun. Jadi ni adalah injak turun. Okey, ni injak turun. Okey, boleh? Okey, belajar boleh Okey, ni injak turun. Jadi katalah sini agak-agak voltan sini berapa? Bubuh lah berapa pun. Siapa nak try? Seorang. Amalina try. Amalina selalu berani Amalina. Ya. Agak-agak sini berapa kamu nak letak voltan kat sini? 20. 20. Okey. Ni 20 voltan kat gegelung prima. Okey. Kalau yang gegelung sekunder ni injak turun. Agak-agak sini berapa? 10. Pandai. Dia semakin sedikit sebab dia injak turun. Okey. Contoh rumah kita, TNB akan buat masuk voltan dalam setiap rumah sebanyak 240 volt masuk dalam rumah. Kamu cas handphone, dia dapat 240 juga ke handphone nanti? Tak. Ya. Tak, Dia makin bagi sikit ke makin banyak? sikit. Dia makin sikit. Faham? Tengok charger kamu berapa. Jadi maksudnya charger kamu tu ada apa? Ada transformer. Dia ada transformer injak turun. Dia menurunkan voltan yang yang TNB bagi dekat rumah 240 dikurangkan. Jadi katalah jadi 10, 11 lah macam tu. Dia makin turun. Okey, jadi kita buat eksperimen ni. Okey, kita letak 30. Mula-mula kita buat ni, kita letak 30 dekat gegelung prima. Kemudian gegelung sekunder 15. Pening tak tengok tulisan cikgu banyak? Kerja okey. Okey. Okey, jadi kecerahan mentol P. Okey. Ni cerah dekat gegelung prima ni. P ni gegelung prima. Okey, agak-agak dia cerah ke malap? Kalau 30. Cerah. Kalau N, kalau 15 saja cerah ke malap? Malap. Malap, pandai. Okey, kemudian kita tambah eksperimen yang pertama dah buat. Dapat dah lah jawapan. Eksperimen yang kedua. Okey, kita buat gegelung yang pertama 30 tetapi gegelung sekunder dia 60. Makin banyak ke sikit? Banyak. Makin banyak. Agak-agak P dengan S yang mana lebih cerah? S. S. Okey, kenapa S lebih cerah? Sebab S yang lilitan dia banyak lagi. Okey, pandai. Good. Okey, kamu faham dah. Okey, bagus. Yang tu je lah. Dia jawab sini senang saja soal apa dia tajuk ni senang. Okey. Okey, kita tengok kat rumah. Ni fungsi transformer di rumah. Yang ni yang saya cakap tadi lah. Di Malaysia, voltan bagi bekalan arus ulang alik yang TNB bagi itu di rumah adalah sebanyak 240 volt sahaja. Okey, banyaklah. Okey, kemudian
kita tengok tadilah soalan ni, saya dah cakap dah tak saat ni. Pengecas telefon bimbit. Okey. Pengecas telefon bimbit ini injak naik ke turun? Turun. Injak turun. Sebab dia akan menurunkan voltan. Masuk rumah 240. Okey, 240 tapi nak cas handphone tak perlu banyak semua ni. Kamu nak share dekat peti ais lagi, yang lagi tak perlu. Mungkin 10 saja. Okey, jadi daripada 240 kamu pakai pengecas telefon bimbit ni, dia akan menurunkan voltan menjadi 10 volt. Jadi dalam pengecas telefon ni ada transformer. Inilah transformer tu. Okey, transformer injak turun. Ni jawapan dia. Okey, kemudian ini fakta. Okey, arus aruhan yang terbentuk dalam teras besi dalam transformer dikenali sebagai arus pusat. Okey, dalam transformer ada berlaku arus elektrik yang kita panggil sebagai arus aruhan. Dalam transformer tadilah yang kita lukis macam ni tu. Ni transformer. Dalam ni ada berlaku arus elektrik bergerak. Arus elektrik tu kita panggil arus aruhan. Okey. Jadi pembentukan arus pusat dan arus aruhan tadi kita panggil lagi sebagai arus pusat. Okey, pembentukan arus pusat dalam transformer dia akan mengurangkan kecekapan transformer ni. Okey. Jadi untuk itu teras besi berlamina digunakan. Ada rintangan akan berlaku. Okey, sekejap ada orang nak masuk. Okey, jadi oleh itu teras besi ni akan mengurangkan arus pusat tadi. Dia nak bagi, dia tak mau bagi arus tadi berkurang. Okey, sebab pembentukan arus pusat jadi teras berlamina yang terdiri daripada besi lembut disusun secara berselang-seli. Sebab tu kamu nampak besi tu macam berketak-ketak. Okey. Okey, baik. Yang tu tak apa, yang tu adalah penambahan kepada maklumat saja. Okey, untuk yang ni kamu kena tahu di antara pengecas bateri komputer riba ni injak naik ke injak turun? Injak turun. Injak turun. Okey, siapa boleh jawab kenapa dia injak turun? Sebab dia boleh menurunkan voltan. Ya, betul. Dia menurunkan voltan. Okey, asal masuk di rumah 240. Kalau kamu baca dekat charger komputer kamu tak sampai pun 240, mungkin kurang lah. Dalam 30, 20 saja. Jadi dalam ni ada transformer injak turun. Okey? Sama yang telefon bimbit tadi kita dah bincang. Okey, sekarang kipas shilling. Yang ni pun injak turun juga. Kipas shilling, kelajuan kotak tu dalam ni ada transformer. Okey, transformer ni jenis injak turun atau injak naik? Siapa tahu? Injak naik. Injak naik. Kenapa dia naik? Dia menaikkan voltan. 240 nak naik lagi jadi 500. Kan rumah dapat 240 saja. Jadi dia akan turunkan lagi voltan. Okey. Kita akan tengok yang sini pun injak turun juga. Semua barang dalam rumah kebanyakannya injak turun. Okey. Okey. Ni dalam kipas Okey, asal dibekalkan oleh TNB 240. Okey. Kalau kamu laraskan dekat kosong, tak ada voltan yang terhasil. Okey, gegelung tu tak ada lah kot. Okey. Yang kelaraskan di nombor 2 ada sedikit gegelung, dia jadi 2 volt. Nombor 4 lebih banyak sikit gegelung jadi 4 volt. Laras di nombor 6 lebih banyak lagi lah, semakin bertambah gelung jadi voltan tu akan meningkat. Okey, kalau kamu buka dia nampak macam ni transformer. Ada benda ni sambung di tempat yang berlainan. Bergantung kepada bilangan gegelung dalam tu. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya, rumus untuk menyelesaikan voltan tadi.
Okay, nanti ada soalan penyelesaian macam matematik. Okay, jadi kita pakai rumus ni. Ni adalah rumus untuk transformer. Iaitu di mana nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan gegelung primer kepada bilangan gegelung sekunder. Jadi voltan primer bahagi nisbah dia bahagilah kepada voltan sekunder sama dengan ni bilangan n ni bilangan n ni bilangan. Okey. Primer, bilangan gelung primer dibahagi dengan bilangan gegelung sekunder. Okey, yang ni kamu tak nampak, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, dalam buku teks ni adalah contoh. Okey, dia bagi macam ni saja. Kita tak tahu yang mana gegelung primer, yang mana gegelung sekunder. Tapi kita boleh tahu bila cikgu kata tadi dia akan sambung dengan bekalan kuasa. Okey, jadi antara 240 dengan 40, yang mana adalah bekalan kuasa? Siapa boleh jawab? 240. 240. Ni adalah bekalan kuasa lah. Ni, kalau KH ni bentuk apa ni? Ni simbol apa? KH. KH ke apa? Mentol. Apa? RBT ni mentol. Jadi mentol bukan bekalan kuasa. Kan? Jadi ni adalah gegelung primer, yang ni adalah gegelung sekunder. Silap. Ni gegelung primer. Okey, jadi kita tengok rumus tadi. VP bahagi dengan VS sama dengan NP bahagi dengan NS. Okey, V dia, voltan dia berapa kalau yang primer? 240 bahagi voltan sekunder 40 sama dengan bilangan gegelung primer 120 bahagi bilangan gegelung sekunder kita tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Kita tengok di sebelah ni. Okey, yang cikgu cakap tadilah. Okey. Jadi NS sama dengan nombor ni kita kekalkan di sini 120 darab sebelah nak ke sini kena terbalikkan. Okey. 40 di atas kita terbalikkan. Yang ni ke sebelah sini. Yang ni pergi sebelah sini jadi NS saja sama dengan 120 kita kekal darab 40 diterbalikkan dengan 240. Kamu akan dapat jawapannya 20. 20. Okey. Boleh faham lah kot, no? Boleh. Okey. Baik, kita cuba praktis formatif 6.2. Okey, hitung bilangan gegelung primer. Okey. Okey, yang ni dia bagi tadi gegelung primer silap. Gegelung primer VS voltan voltan primer bahagi dengan voltan sekunder guna formula tadi sama dengan NP primer bahagi dengan bilangan gegelung sekunder. Okey, VP dia berapa? 240 lah VP ni sini ya. Ni primer. Faham kan? Ni primer. Dia sambung dengan ni. Dia sambung dengan arus ulang alik. Okey. Bahagi dengan VS. VS dia bagi tak? 5. Okey, 5 volt. Sama dengan NP. Dapat dah jawapan. Berapa? 48. 48. Okey, orang lain dah dapat jawapan? Belum. Belum. Okey, kita try buat noh. Kita try. Boleh? Okey, NP sama dengan, yang ni dah betul lah duduk atas, yang ni sajalah bawa pergi sebelah. Okey? Ni kena terbalikkan? Tak perlulah. Kita bawa yang bawah saja. Okey, 240 bahagi dengan 5. Awak ni. Tak nak? Bahagi dengan 5 darab dengan 10. Dapat apa? 48 lah. 48 siapa dapat ni? Kira 48. 48 volt. Samalah. Okey, ni jawapan dia. Okey, soalan dalam periksa dia akan tanya macam ni lah. Okey?
Okey. Katalah kita nak kira tak reti. Okey, kita nak kena pergi soalan nombor 2 kan? Okey, adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit? Kalau tak reti kita tengoklah. Ni banyak, yang ni sikit. Kan? Jadi mesti yang ni voltan dia lebih banyak. Kamu cari jawapan dekat ABC tu ada tak yang lebih banyak. Yang itulah jawapan dia. Okey, kalau tak reti lah. Yang ni sepatutnya kamu kena reti ni matematik je ni. Belajar lagi matematik buat persamaan serentak dah belajar kan? Okey, siapa nak belajar persamaan serentak dengan cikgu bayar RM50. Mahalnya. Buat tuition. Okey? Okey, baik. Sekejap pun RM5 pun tak apalah. Okey, yang seterusnya kita tengok. Adakah transformer di dalam pengecas telefon bimbit ini daripada injak naik atau injak turun? Tadi kita terang dah injak naik kan injak turun? Injak turun. Dia turun. Injak turun. Kenapa injak turun? Kerana? Transformer tu Kerana Boleh mengurangkan voltan. pandai. Boleh mengurangkan voltan. Okey. Okey, yang tu sajalah jawapan dia. Okey, ada soalan? Habis dah pelajaran kita? tak ada. Tak ada. Okey, tak ada tak apa. Okey, saya dah bagi Google Form. Yang tu PBD untuk letak band untuk tajuk ni. Okey, kamu boleh jawab bila-bila masa yang kamu rasa kamu free ataupun data banyak. Kalau ada data hari ni boleh buat hari ni. Okey, yang tak ada hari ni boleh buat hari bila-bila. Wajib jawab yang tu untuk cikgu letak band kamu hari ni. Okey? Buat sampai dapat 20 markah. Lagi tak dapat buatlah sampai dapat 20 markah. Boleh? Memang cikgu InsyaAllah. InsyaAllah buatlah lah. Okey, baik. Habis minggu depan saya akan masuk tajuk kira-kira. Okey, jadi cikgu asingkan kelas 3S dengan 3R. Cikgu akan asing. Boleh? Boleh. 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 Budak 3S boleh lah kot. Sebab asing lah. Asing senang. Saya kalau ajak 3R saya nak tumpu lama sikit. Okey? Okey. Baik. Jadi yang tu saja pelajaran hari ni. Saya harap semua pelajar faham. Okey, kita jumpa pelajaran minggu depan. Bawa kalkulator, sediakan kalkulator sekali minggu depan. Okey. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu. Cikgu. Ya, sama. Cikgu. Sama. Syukron. Syukron.